Okey, hai Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar. Semoga pagi ini dapat memberi kamu semangat untuk belajar di rumah. Okey, ini video saya tentang subjek mikroorganisma. Minggu lepas saya dah send video tentang fungi. Hari ini saya akan send video mengenai 4 lagi mikroorganisma yang perlu kita pelajari, iaitu algae, protozoa, bakteria dan virus. Okey, sekarang kita masuk kepada algae dulu. Algae ni adalah mikroorganisma dan mempunyai saiz yang berbeza-beza. Contohnya, kamu tengok gambar rajah ni, ini adalah alga laut yang tinggal di dalam laut, dan ini adalah alga mikroskopik yang kecil-kecil. Okey, iaitu contohnya Spirogyra dan Chlamydomonas. Okey, kalau kamu perhatikan alga ni dia berwarna hijau. Sebab apa dia berwarna hijau? Disebabkan dia mempunyai chloroplast. Chloroplast ni fungsi dia untuk apa? Siapa masih ingat? Apakah fungsi chloroplast? Okey, untuk menghasilkan klorofil yang membuat makanan sendiri. Okey, untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, kita tengok macam mana ciri-ciri alga pula, macam mana dia mendapat makanan melalui proses fotosintesis, sebab itulah dia berwarna hijau. Okey, kemudian habitat dia tinggal di mana? Dia tinggal di air tawar, air masin dan tanah-tanah yang lembap. Okey, kita tengok seterusnya ciri algae, iaitu cara pembiakan dia. Dia membiak secara aseks melalui belahan D2 dan secara seks melalui konjugasi. Kamu boleh refer kepada gambar rajah dalam buku teks kamu. Okey, ni yang sebelah kiri ni adalah pembiakan aseks. Dia menjalankan proses mitosis dan dia menghasilkan zoospora yang baru. Dan untuk pembiakan seks pula, okey, macam ni, dia bergabung dua spesies ni dan menghasilkan zygote, dan akhirnya dia menghasilkan 4 sel baharu. Okey, ini adalah cara pembiakan untuk algae. Okey, seterusnya kita masuk mikroorganisma yang ketiga, iaitu protozoa. Okey, ni kebanyakan protozoa ni dia adalah mikroorganisma satu sel ataupun unisel. Okey, contoh yang kamu perlu tahu ialah Paramecium dan amoeba. Okey, Paramecium dan amoeba ni adalah protozoa. Saya harap kamu dapat kenali dah lah Paramecium ni, bentuk dia macam mana. Dah tingkatan 1 dulu dah belajar dah tentang mikroorganisma ni. Okey, macam mana dia mendapatkan makanan? Ini cara dia mendapatkan makanan. Okey, dia macam ada mulut, dia akan nganga dan dia akan telan makanan ni, dan makanan yang ditelan ni dia akan dicernakan. Okey, cara pembiakan dia untuk Paramecium dan amoeba, cara pembiakan adalah melalui belahan D2. Dia terbelah dua dan menghasilkan dua spesies baru yang sama bentuk macam spesies induk tu. Okey, dan satu lagi iaitu melalui konjugasi. Dua spesies yang sama, mereka bergabung, kemudian mereka akan menukarkan maklumat genetik di dalam sel, antara dua-dua sel ni, dan mereka akan terbahagi kepada 4 sel anak yang baru. Okey, dan di manakah protozoa ni tinggal? Dia tinggal di air tawar dan di kawasan-kawasan yang lembap. Okey, ini protozoa. Okey, kemudian kita masuk seterusnya, iaitu mikroorganisma yang keempat, iaitu bakteria. Okey, bakteria adalah mikroorganisma satu sel dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop kuasa tinggi saja. Okey, kita tengok bentuk dia. Bentuk bakteria ni dia ada 4. Ada 4. Yang pertama ialah bentuk bulat, sfera, iaitu dikenali sebagai coccus. Yang kedua bentuk spirillum. Dia bentuk macam berlingkar-lingkar, spirillum. Yang ketiga adalah bentuk rod ataupun dikenali sebagai bacillus.
Dan yang keempat membentuk koma. Dia bentuk macam koma lah. Tanda tu. Tanda koma tu. Contohnya macam Vibrio cholera. Okey, struktur asas untuk bakteria macam biasalah, kan? Sel-sel yang kita belajar macam biasa. Dia ada dinding sel, dia ada sitoplasma dan bahan genetik dalam sel ni. Dan satu lagi ciri unik, dia mempunyai flagellum ataupun ekor, di mana flagellum ni membantu untuk proses pergerakannya. Okey, macam mana bakteria mendapat makanan? Ada bakteria yang mempunyai klorofil yang menghasilkan makanan sendiri, dan ada juga yang bersifat parasit. Apa maksud parasit? Parasit ni dia mendapatkan makanan daripada perumahnya. Contohnya macam bakteria tu tinggal di celah-celah kulit kita, dan dia mengambil makanan daripada kulit-kulit kita tu kan. Dan akhirnya kulit kita akan jadi apa? akan bernanah macam semua tu. Itu sebabnya bakteria ni dikenali sebagai mikroorganisma parasit. Okey nah. Okey, di mana dia tinggal habitat dia? Di bakteria ni kebanyakan ditemukan di udara, di air dan di tanah, dan juga kepada organisma yang mati ataupun yang reput. Okey, cara pembiakannya. Okey, nampak? Dia menjalankan belahan dedua untuk membiak, dan dia juga menjalankan pembiakan secara seks melalui konjugasi. Konjugasi. Okey, ciri-ciri istimewa untuk bakteria ni. Dia ada ciri istimewa. Dia membentuk endospora, iaitu di mana dia dapat bertahan dalam cuaca yang panas, cuaca yang sejuk, di musim kemarau. Kalau dia kurang makanan, dia boleh membentuk endospora. Okey. Permukaan ni perlindungan ni. Dia melindungi bakteria ni untuk kawasan persekitaran yang ekstrim. Dia boleh hidup dalam keadaan yang panas, keadaan yang sejuk. Okey. Kemudian akhir sekali kita tengok virus. Virus ni seperti yang kita ketahui, sebab virus itulah kita, kamu dan saya berada di rumah masing-masing untuk menjalankan proses PDPR. Pengajaran dan pelajaran di rumah. Okey, kita tengok ni. Virus ni, ciri-ciri dia. Okey, virus ni adalah mikroorganisma yang paling seni, dia paling kecil sekali. Besar dia adalah 0.5 mikrometer dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Okey, kita tengok bentuk-bentuk virus. Virus ni macam-macam bentuk. Dia ada bentuk sfera. Contoh dia ialah virus influenza. Kemudian dia berbentuk helix. Helix ni dia bentuk macam rod tu lah kan. Contohnya ialah virus mosaic. Okey. Kemudian bentuk polyhedral. Dia bersegi-segi ya. Contohnya ialah adenovirus. Dan satu lagi, last sekali ialah bentuk kompleks. Contohnya ialah bacteriophage. Nampak tak? Bentuk dia macam alien lah. Nampak pelik sikit. Ada kaki. Okay, lah. Macam ni lah. Kamu tengok Okey, struktur asas bagi virus terdiri daripada DNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Okey. Kamu boleh tengok virus ni contohnya macam yang kita semua tahu. Contohnya ialah coronavirus ataupun COVID-19. Corona tu maksud nama virus tu. COVID tu maksudnya virus. Okey, ciri-ciri khas. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, berkumuh, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya. Sama macam bakteria. Okey, ini macam mana virus membiak
Okey, ini contohnya bakteria. Bakteria ni adalah perumah. Okey, ini virus. Virus. Virus akan melekatkan diri pada permukaan perumah. Okey. Kemudian dia suntik genetik virus tu, dan virus genetik tu akan membiak dan dia akan menghasilkan virus-virus baru. Macam yang kita belajar, yang kamu tahu tentang COVID-19 ni lah. Itulah ciri-ciri istimewa virus. Okey, itu saja 4 mikroorganisma yang saya terangkan kepada kamu pada hari ini, supaya kamu boleh ulang balik. Kalau tak faham, ulang balik. Tengok buku teks digital kamu tu, buku teks kamu untuk faham lebih lagi. Okey, jadi saya harap kamu dapat ulang kaji, tengok video saya dan tengok buku teks kamu. Dan selepas ini saya akan bagi latihan kepada kamu. Okey, itu saja video saya pada kali ini untuk tajuk mikroorganisma. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.